Bila sampai di Madinah, Rasulullah mula memikirkan suatu perkara yang lebih besar. Apa yang ingin dimaksudkan dan diandaikan oleh Rasulullah perkara yang lebih besar? Pertama, dalam pandangan Rasulullah, musuh Islam yang pertama-tama sekali, maksudnya awal-awal Rasulullah menyeru dan mendakwahkan Islam ini, yang paling awal dan pertama menentang ialah golongan kafir-kafir musyrikin di Mekah. Dan inilah penentang yang paling kuat pun di kalangan paganisme, penyembah-penyembah berhala pada masa itu. Tetapi bagi pendirian Rasulullah, walaupun mereka adalah merupakan penentang yang pertama dan yang paling kuat, tetapi kerana pointed nombor 3 tadi, iaitu apa-apa pun yang berlaku tidak boleh terjadi peperangan dan pertumpahan darah untuk tempoh selama 10 tahun. Maksudnya buat apa pun tidak ada gangguan lagi. Jadi untuk sementara waktu tempoh yang panjang ini, bagaimana Rasulullah nak menguruskannya dengan baik? Manakala dari sudut yang kedua, yang tu musuh di luar kota Madinah, bagaimana musuh yang berada di dalam kota Madinah, terutama 3 suku Yahudi yang terbesar? Bagaimana pula bentuk ancaman-ancaman ini? Adakah sudah selesai atau sebaliknya? Kita juga tahu dan sedia maklum dalam sejarah ada 3 suku Yahudi yang terbesar. Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah. Tetapi yang berlakunya perjanjian Hudaibiyah sudah sampai fasa tahun ke-6 Hijrah. Ini tahun ke-6 Hijrah punya cerita. Sedangkan Bani Qainuqa sudah diusir dan dihalau seawal 2 Hijrah lagi. Bani Qainuqa sudah diusir dan dihalau pada tahun yang kedua Hijrah. Mereka menuju ke Wadil Qura buat sementara, kemudian mereka menuju ke Azri'at, kemudian ada sebahagian pi ke Khaybar. Kemudian pada tahun yang keempat Hijrah, di sini ada perselisihan daripada ulama, mengatakan pengusiran dan penghalauan Yahudi Bani Nadir berlaku juga tahun 2 Hijrah. Tetapi sebahagian besar ulama-ulama sirah dan sejarah lain mengatakan hal ini berlaku pada tahun keempat Hijrah. Apapun, Yahudi Bani Nadir juga sudah diselesaikan. Mereka juga dihalau dan ramai pemimpin-pemimpin utama mereka, terutama Huyai bin Akhtab, Salam bin Mishkam, Azal bin Samwal sudah berhijrah ke Khaybar. Yang tinggal cuma Yahudi Bani Quraizah, tetapi mereka juga sudah disetelkan pada tahun sebelum Hudaibiyah, iaitu tahun ke-5 Hijrah, usai selepas peperangan Ahzab. Habis hari ini perang Ahzab, hari ini juga Rasulullah diperintahkan supaya memerangi Bani Quraizah. Ada satu dialog selepas Rasulullah balik daripada perang Ahzab. Rasulullah baru letakkan senjata, letakkan pedang baginda dan kelengkapan-kelengkapan perang. Salah seorang isteri Rasulullah datang membasuh rambut Rasulullah, badan Rasulullah dan kaki Rasulullah. Tiba-tiba rumah Rasulullah didatangi tetamu. Seorang penunggang kuda putih, adakah sekarang ni kamu sudah meletakkan senjata kamu, wahai Muhammad? Sedangkan Rasulullah baru balik daripada medan Ahzab. Naam, ya. Wallahi, lelaki itu kata, ma wada'atil malaikatu silah ba'du. Sampai saat ini para malaikat Allah belum meletakkan senjata-senjata mereka. Wa ma raja'atil an. Dan para malaikat Allah sampai saat ini masih belum kembali ke tempat asal mereka. Illa min talabil kaum. Kecuali sekarang ini mereka sedang mencari satu kaum. Inna Allah azza wa jalla ya'muruka ya Muhammad bil masiri ila Bani Quraizah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla memerintahkan engkau wahai Muhammad berangkat segera ke perkampungan Bani Quraizah. Fa inni amidul lahum famuzalzilul lahum. Sesungguhnya akulah yang akan melengah-lengahkan dan menggoncang-goncangkan mereka.
Siapa lelaki itu? Itu adalah malaikat Jibril alaihi salam yang menyampaikan wahyu supaya Rasulullah berangkat ke medan di Bani Quraizah. Dan itu pun dah disettlekan pada tahun yang kelima hijrah dengan pembunuhan beramai-ramai antara 600 hingga 700 orang lelaki mereka. Ada yang meletakkan jumlah yang lebih besar, 800 hingga 900, tapi kebanyakan sirah menyebut 600 hingga 700. Mereka semua ni dihukum di dalam satu lubang yang dalam digali oleh para sahabat, dipancung beramai-ramai. Termasuklah Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Asad, pemimpin Bani Quraizah, kemudian Azal bin Samwal dan beberapa orang yang lain. Jadi semua tu dihukum. Perempuan mereka ditawan. Cuma satu orang perempuan saja yang dibunuh pada hari tersebut, iaitu Nabatah bin Hakim Al-Qurdi. Itu pun bukan sebab apa. Sebab dia telah membunuh salah seorang sahabat Nabi, Khulaid bin Suad. Pada hari nak keluar beramai-ramai daripada benteng mereka tu, dia punya kesempatan bunuh seorang sahabat, Khulaid bin Suad. Jadi dia satu-satunya wanita Yahudi yang dihukum bunuh pada hari itu. Bukan bermaksud hukuman atas dia tu sekali dengan lelaki tu, tapi sebab dia bunuh sahabat tadi. Okey. Kembali kepada peristiwa tadi, maksudnya hak dalaman internal pun dah settle, eksternal pun sementara 10 tahun okey. Cuma ada sikit-sikit siapa lagi pengganggu di Madinah selain daripada Yahudi? Kaum munafikin yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, kan? Baik. Sekarang ni yang Rasulullah nampak, Islam ini perlu disebar luaskan, bukan setakat di kalangan bangsa-bangsa Arab sahaja. Dengan lebih tepat, bukan hanya dikembangbiakkan Islam ini sekadar di kawasan apa yang disebut sebagai Hijaz. Jadi Islam ini perlu dikembangkan kepada umat-umat dan bangsa lain, memandangkan dia sudah berada pada puncak dan kemuliaan dia. Maksud Rasulullah nak mengirimkan dakwah ataupun surat-surat melalui sahabat kepada raja-raja, kaisar-kaisar ataupun Kisra, amir-amir dan pemerintah yang berada di luar jazirah Arab. Sebab antaranya Rasulullah ni diutuskan bukan untuk bangsa tertentu, bukan untuk sekadar bangsa Arab, tetapi sebagai rahmatan lil alamin, iaitu rahmat kepada sekalian alam. Rasulullah juga membimbangi satu perkara, sebab isu yang nombor 4 pada perjanjian Hudaibiyah tu seolah-olah masih lagi bergelora. Yang Rasulullah bimbang, sekiranya Rasulullah nak hantar surat ni, takut ada sebahagian sahabat yang tak mau pi hantar surat ni. Yang tak mau pi hantar surat ni. Atas dasar itu, Rasulullah panggil para sahabat-sahabat tertentu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan aku sebagai Nabi dan Rasul ilan nasi kafah, kepada sekalian manusia secara keseluruhan. Fala takhtalifu alayya kama ikhtalafal hawariyuna ala Isa bin Maryam. Jangan sesekali kamu semua menyalahi ataupun menyelisihi diriku, sebagaimana pernah suatu ketika dahulu Nabi Allah Isa anak kepada Maryam telah diperselisihkan oleh sahabat-sahabat dia, merujuk kepada golongan Al-Hawariyun. Al-Hawariyun ni satu terma ataupun istilah merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi Allah Isa anak kepada Maryam. Jadi bila Rasulullah sebut depan sahabat yang dulu golongan Hawariyun pernah menyelisihi Nabi Allah Isa, yang ni menyebabkan kaget dan terkejutnya sahabat. Lalu ada sebahagian sahabat bertanya, bagaimana bisa mungkin Al-Hawariyun memperselisihkan perkara dengan Nabi Allah Isa? Apa yang diperselisihkan? Lalu Nabi SAW menjawab, da'ahum ilal ladzi da'autukum ilaih. Sesungguhnya
apa yang telah diserukan kepada Nabi Allah Isa pada golongan Hawariyun, itulah yang aku serukan kepada kamu pada hari ini. Apa maksud Nabi? Fa amma man ba'atha, sesiapa di antara kamu yang diutuskan, mab'atsan qariban, siapa di antara kamu yang aku utuskan. Maksudnya Nabi nak utuskan seseorang, tapi Nabi cerita dulu pasal apa yang berlaku.